Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 13 hari bulan 8 2023, kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, iaitulah hikayat-hikayat fiqh yang terpilih. Hikayat fiqh yang terpilih. Tajuk kita pada kali ini Al-Hikayatus Sab'un Ba'dal Mi'ah. Hikayat yang ke-170, iaitulah kisah perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan walimatul urus yang dilakukannya. Jadi kita nak tahu kadar walimah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berkahwin. Banyak mana, apa jenis dia, dan siapa ke orang yang berhak untuk dijemput, dan apa hukum menerima jemputan. Ini tajuk kita ni sangat menarik kerana dia bersangkut paut dengan kehidupan kita seharian, dekat dengan kita, dengan adab-adab peraturan yang telah kita belajar, yang kita buat, iaitulah sunnah dalam perkahwinan. Sunnah dalam perkahwinan, seperti yang telah kita nyatakan dalam risalah kita ni, adab-adab walimatul urus. Dalam risalah ni sudah jelas. Baik para pelajar sekalian, An Abdul Aziz bin Suhaib qala, هذا الحديث رواه مسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله عن عبد العزيز ابن صهيب قال سمعت أنس بن مالك يقول. Abdul Aziz bin Suhaib berkata, aku dengar Anas bin Malik, mana guru dia Anas bin Malik, berkata, ma aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin min nisa'ihi akthar au afdal mimma aulama ala Zainab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengadakan walimah. Walimah ni kenduri sempena perkahwinan dengan mana-mana isteri dia lebih banyak ataupun lebih baik daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika berkahwin dengan Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha wa an jami'i ummahatil mu'minin wa an jami'is sahabah. Faqala Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani rawi hadis, dia tanya, bima aulama? Kamu kata walimah yang terbaik. Maka dia bertanya, bima aulama? Dia walimah dengan apa? Apa yang diwalimahkan? Qal at'amahum khubzan. Nabi kita bagi mereka makan roti, walahman, dan juga laham, syah, kambing. Wal walimatu kanat ala syah, kambing, dibuatnya gulai, makan dengan roti. Allahu Akbar. Hatta taroku, maknanya sehingga sahabat-sahabat yang datang tu berhenti makan sampai kenyang, maknanya. Hatta taroku, makan sampai kenyang. Tidak kata bagi sekeping roti, gula sikit, makan. Dia berbeza, makan sampai kenyang, makan apa yang ada. Lain.
Kita ni bila benda tak banyak, kita tak akan beri orang ambil sendiri kan. Kita letak dalam bekas, kita ubuh. Hidang ambil ni. Ini je. Kalau sate tiga batang seorang contohnya. 3 mocok seorang boleh. Tak ada lebih. Tapi hak ni hatta teruku. Ambil, silakan sampai sahabat-sahabat tu tinggal tak mau makan dah. Sampai kenyang maksudnya. Hadzal hadis rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim babu zawaji Zainab binti Jahsin. Dan juga ada riwayat dalam Bukhari. Dilalatuha, apakah kisah ini menunjukkan kepada apa? Kisah ini nak menunjukkan kepada kita tentang walimatul urs sunnatun muakkadatun yundabu amaluha. Mengadakan walimatul urs ni satu sunnah yang dia galakkan, yang dianjurkan melakukannya. Bila orang tu dah kahwin, buatlah walimah. Panggil kawan-kawan, panggil keluarga, kawan-kawan. Kita buat kenduri, makan-makan, tanda syukur dan sekaligus nak mengiklankan perkahwinan supaya orang tak curiga. Nanti orang jadi macam tengok berjalan dengan perempuan mana tu kalau tidak diiklankan, jadi orang jadi curiga. Siapa berjalan dengan jadi bila orang dah tahu ini dia sudah kahwin, jadi ada menutup pintu fitnah dan sekaligus melaksanakan sunnah. Alhamdulillah. Dalam kisah ini ada 10 perkara seperti biasa. Yang pertama, kita nak kenal dengan rawi al-qisah, iaitulah Abdul Aziz bin Suhaib al-Bunani maulahum al-Basri al-A'ma, seorang yang buta dia. Tabi'iyun, ulama tabi'i min talamizi Anas bin Malik, murid Anas. Rawa anhu wa an Abi Nadrat al-Abdi wa Muhammad bin Ziyad al-Jumahi wa Syahr bin Haushab wa ghairihim, dan lain-lain lagi ulama. Wa rawa anhu khalqun akharun, dan ramai pula anak murid dia yang meriwayat daripada dia. Imam Ahmad kata kepada Suhaib ni, Abdul Aziz bin Suhaib al-Bunani, siqatun, maknanya orang sangat kuat hafalan dia. Wa qala Ibn Ma'in siqah. Wa qala Ibn Hibban ajaza Iyas bin Muawiyah syahadatahu wahdahu. Maknanya kuat dia punya hafalan, ingatan dia. Kalau dia saksi tu, Iyas bin Muawiyah kata cukup seorang dia aja. Mana la yukhti, masya-Allah. Mati pada tahun 130 Hijrah. Wa ma huwa bil muktsir, tapi riwayat dia tidak banyak. Anas banyaklah, dia tu. Adapun guru dia yang meriwayatkan kisah kepada kita secara direct, iaitulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Maknanya sepanjang Nabi duduk di Madinah, mak dia Ummu Sulaim terus hantar Anas untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita panjang tentang Anas sudah beberapa kali berlalu, cuma di sini akan diambil beberapa hikayat saja. Anak murid yang meriwayat daripada Anas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'atai rawin, 200 perawi. Fa innahu radhiyallahu anhu kana minal muksirin. Dia ni salah seorang sahabat yang banyak meriwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahida Anas Badran wa huwa ghulam. Anas ikut pergi ke perang Badar sebagai khadam, bukan sebagai tentera. Walam yuqatil, dia tak masuk berperang. Liza, kerana itu ashabul maghazi, penulis-penulis kitab tentang peperangan, tidak menyenaraikan Anas minal badriyin, daripada tentera perang Badar, sebab dia hanya pengikut. Macam wanita yang pergi itu sebagai pengikut saja. Manakala ada wanita lah, maknanya sebagai pembantu, dia tak masuk dalam tentera yang berperang. Anas kata, qala kannanin Nabi Aba Hamzah. Nabi pernah menggelarkan aku ini dengan nama Abu Hamzah. Bi baqlatin ijtanaituha, sebab aku bawa satu ikat sayur gitu, bawa
Sebab dia kata hamaza dengan hamaza syai' bermakna qabadahu wa dammahu. Kata hamaza syai' mana qadam. Orang yang pegang ikatan sayur tu maknanya. Jadi Abu Hamzah. Nabi ni dia suka gelar orang mengikut perbuatan dia tu. Itu kemesraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita qala Abu Hurairah kata apa? Ma ra'aitu ahadan ashbaha bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim. Aku tak tengok seorang yang melaksanakan solat sama seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat lebih dari lebih daripada ibnu anak kepada mak Sulaim. Ummu Sulaim Anas lah. Anas. Mak dia nama gelaran mak dia nama Ummu Sulaim. Wa qala Anas bin Sirin kata kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu ahsanan nasi salatan fil hadri wa fis safari. Seorang yang sangat jaga solat, elok solat dia ketika musafir ke ketika duduk di kampung, elok dia punya solat. Itu Anas bin Malik. Baik, cerita dia sudah berulang banyak kali. Kita pergi kepada tuan pengantin dalam kisah ni, iaitulah Zainab binti Jahshin Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Zainab ni ibnatu ammatin Nabi, anak mak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Umaymah binti Abdul Muttalib. Umaymah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi. Yang berpesan kepada anak dia yang menjadi pengantin semalam dalam siri lepas, nama dia Umamah bintul Haris. Mak saudara Nabi Umaymah, tasghir daripada Umaymah binti Abdul Muttalib. Bolehlah siapa-siapa nak dapat anak, nak dapat cucu, ambil nama ni, Umaymah ke Umamah ke, menarik. Asalnya Nabi kita kahwinkan Zainab ni dengan hamba dia yang dimerdekakan, iaitulah Zaid bin Harithah. Falam tadumil usyra, maka tetapi dua orang ni tak lama tempoh perkahwinan, sebab Allah Ta'ala takdirkan mereka bercerai untuk dikahwinkan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata kerana nak membatalkan suatu kepahaman yang menjadi adat budaya dalam masyarakat jahiliyah, iaitulah anak angkat. Bila jadi anak angkat, jadi anak kita, bin kita selalu. Maka Nabi nak batalkan, Allah Ta'ala nak batalkan syariat anak angkat jadi anak kita ni, maka dikahwinkan Zainab dengan Zaid. Kemudian Zaid cerai, maka dikahwinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab, supaya nak batalkan adat yang ada itu. Tapi beratlah. Maka Nabi SAW belum lagi terima wahyu. Karena itu Nabi cuba islah untuk mendamaikan Zaid dengan Zainab. Tapi iddat marat, beberapa kali. Tetapi liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, Allah Ta'ala tetapkan mereka ni mesti bercerai untuk dikahwinkan dengan Nabi. Jadi keserasian itu tidak timbul, maka bercerailah Zaid dengan Zainab. Bila dah habis iddah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan Zaid supaya pergi bagi tahu pada Zainab Nabi nak pinang dia. Dalam Sahih Muslim min hadisi Anas radhiyallahu anhu qala, lamman qadat iddatu Zainab, bila tamaknya iddah Zainab, Rasulullah perintahkan kepada Zaid fazkurha alayya, mugi beritahu Zainab Rasulullah nak pinang dia. Qala fantalaqa Zaidun hatta ataha wa yatukhammiru ajinaha. Zaid pergilah rumah Zainab sedang uli gandum. Qala Zaid kata, falamma ra'aitu azumat fi sadri, bila aku tengok Zainab, aku rasa Zainab ni sangat mulia, sangat hebat, hatta ma astati an anzura ila, aku tak mampu lagi nak tengok dia. Walaupun dia bekas isteri, saya tak mampu lagi nak tengok, sebab dia akan jadi bakal Ummul Mukminin. Jadi aku kena hormat pada dia,
Aku kena membesarkan kedudukan dia, tak boleh nak tengok-tengok walaupun dia bekas isteri. Kita kata masya-Allah. Kerana menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghormati Zainab sebagai bakal ummul mukminin. Jadi kita kena tengok di sini. Jadi aku nak bercakap dengan dia pun orang panggil tak berani, tak selesa. Fawallaituha zahri, aku paling belakang. Dia dekat Zainab, dia paling belakang. Wa naqastu ala aqibi, orang panggil paling belakang, membelakangi Zainab. Faqultu, aku kata, ya Zainab. Jadi dia tak tengok muka, dia paling belakang tapi dia bercakap, Zainab, arsala Rasulullah yazkuruki. Aku ni Rasulullah hantar mari supaya beritahu kepada puan bahawa Nabi nak pinang awak. Qalat, kata Zainab, ma'ana bisani'atin syai'an hatta uwamira rabbi. Zainab kata, aku tak akan beri jawapan apa-apa sehinggalah aku akan bertanya Allah. Maknanya solat istikharah dulu. Nak solat istikharah, berdoa dengan Allah Ta'ala. Layak ke dia ni nak jadi isteri? Bukan dia tak nak dengan Rasulullah. Semua orang nak dengan Nabi. Tapi layakkah aku ni nak jadi ummul mukminin? Faqamat ila masjidiha. Dia pun pergi ke tempat solat dia. Dia pun solat istikharah. Wa nazalal Quran. Ketika itu Allah Ta'ala turun ayat Quran. Tanda pelajar. Ayat suratul Ahzab. Ayat 37. Suratul Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha wa tara. Zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. Apabila Zaid menceraikan isteri dia, selesailah dia punya tempoh iddah dia, zawajnaka, Allah kata aku kawinkan kamu. Bukan Nabi berkahwin, bukan Nabi nak kahwin, Nabi dikahwinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Likai la yakuna 'alal min harjun, supaya tidak ada kesalahan bagi mana-mana orang yang mukmin dalam isu berkahwin dengan anak-anak angkat mereka. Jadi anak angkat dia bukan anak, dia bukan mahram. Kalau dia kahwin pun bukan jadi menantu. Kalau dia tinggalkan, boleh ambil isteri dia. Jadi kalau kita nak faham betul-betul cerita ni, para pelajar, para pencinta ilmu boleh ambil daripada ayat 36 sehingga 40. Baca dalam suratul Ahzab ayat 36 sehingga 40, cerita penuh. Tapi oleh kerana kita ini nak ambil hikayat je, jadi kalau kita baca penuh jadi tafsir. Maka wajah Rasulullah, bila turun ayat Quran, Rasulullah salah pergi ke rumah Zainab. Fadakhala 'alaiha bighairi iznin. Nabi kata, "Ya, assalamualaikum." Zainab buka pintu, terus Nabi masuk sallallahu alaihi wasallam. Ila akhiril hadis, sampailah ke akhir kisah. Kenapa Nabi masuk tanpa izin? Sebab Allah dah kahwinkan dia. Li'annaha sarat zaujatahu binassil Quran. Zainab telah menjadi isteri Nabi dengan nas Al-Quran. Falam yuhtaj ila aqdin wala syuhud. Tak perlu lagi kepada akad, aku nikahkan dikau. Tak perlu lagi pada saksi. Aqdun min fawqi sab'in samawat. Akad nikah Nabi daripada 7 petala langit yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil kisah perkahwinan dengan Zainab. Wa kanat radhiyallahu taqiyatan wari'atan. Zainab ni seorang yang sangat bertakwa, seorang yang wara', seorang yang mengutamakan orang lain dalam bab kehidupan dunia. Dia hanya mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar hantar Ata ni maknanya pembahagian harta untuk alin Nabi, untuk keluarga Nabi, untuk ummahatil mukminin. Bila dia tengok banyak, qalat ghafarallahu li Umar. Semoga Allah Ta'ala bagi keampunanlah kepada Umar. Ghairi kan aqwa ala qismi hadha. Kalau bagi ke orang lain lebih baik, kenapa bagi aku? Qalu kulluhu laki. Puan, ibu, semua ni untuk ibu ni. Bahagian ibu. Orang lain dapat dah. Isteri lain dapat. Dia tak boleh mesti kena ambil.
Qalat subhanallah wastatarat minhu bi thawbin. Dia pun tutup dengan kain. Wa qalat sabbu. Dia letak apa ni kain, sabbuh dia letak sini. Cuah letak atas kain dia ni. Wa tarhu alaihi thawban. Lepas tu dia pun tutup dia punya apa ni bekas apa ni barang-barang tadi letak. Kemudian wa akhadhat tufarriquhu fi rahimiha. Dia panggil keluarga dia, ambil panggil orang miskin, panggil anak yatim, ambil. Wa taqulu rawiyatul waqi'ah. Jadi kata pembantu dia cerita, dia kata wa a'tatni ma baqiya. Lepas dia bagi semua, dia pun ambil ada tinggal lagi atas kain tadi, dia bagi aku pawajarnaha 85 dirhaman. Aku dapati 85 dirham lagi. Banyak lagi lah. Thumma rafa'at yadaha ila sama. Lepas dia bagi semua, dia pun angkat doa kepada Allah. Allahumma la tudrikni ata'u Umar ba'da ami hadha. Ya Allah, jangan lagi sampai kepada aku pemberian daripada Umar. Aku tak nak. Allahu Akbar. Kalau kita, ya Allah, bila pula Umar nak bawa bagi kan? La, dia tolak. Tuwfiyat radhiyallahu anha fi sanata 20 min al-hijrah. Dia meninggal pada tahun 20 Hijrah. Wa salla 'alaiha Umar. Sayyidina Umar salat ke atas dia. Yang seterusnya, Thabit bin Aslam al-Bunani, Abu Muhammad al-Bunani, maulahum al-Basri, al-Imam al-Qudwah, Syekhul Islam, dilahirkan pada zaman khilafah Muawiyah. Dia telah meriwayatkan daripada gurunya Abdullah bin Umar, wa Abdullah bin Zubair, wa Abi Barzah al-Aslami, wa Anas bin Malik, wa Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi, wa ghairihim. Kana min a'immatil ilmi wal amal. Dia ni seorang tokoh ilmu dan amal. Wa huwa min tabi'i ahli al-Basrah. Ulama tabi'in di kalangan ulama Basrah. Wa zuhad, seorang ahli zahid, orang zahid, dan seorang ulama hadis. Kataba anhul a'immah, para imam hadis menulis hadis daripadanya. Dan orang yang paling banyak riwayat daripada dia Hammad bin Salamah. Qala Anas radhiyallahu anhu, inna lil khairi ahlan. Orang-orang ahli untuk golongan kebajikan ada ahli dia, ahli kebajikan. Wa arwanna wa inna sabitan hadza min mafatihil khair. Sabit ni salah seorang daripada orang pembuka kebaikan. Mana pemegang kunci kebaikan. Mana orang kuat sangat kebajikan. Berbeza pandangan ulama tentang tahun dia mati bila. Ada ulama kata 132. Lakin Imam al-Bukhari mengatakan bahawa Muhammad bin Thabit ini mati pada tahun 127. Umur dia 86 tahun. Umur dia 86 tahun. Dengar ni. Thabit al-Bunani, dia kata, dia cerita tentang pengalaman hidup dia. Dia kata, kabattus salata 20 sanah. Aku berusaha melawan nafsu untuk mendirikan solat malam ini. Watana 20 tahun mujahadah. Watana'amtu biha 20 sanah. Dan aku mendapat nikmat kemanisan, kelazatan beribadat, tidak diganggu lagi oleh nafsu ikut aku 20 tahun kemudian. Maknanya umur dia mati 86 tahun, maknanya daripada umur 46 tahun sampai 66 tahun dia bermujahadah, 66 sampai 86 dia dapat nikmat. Jadi kita ni para pelajar sekalian, kita ni berapa tahun dah mujahadah nak bangun salat malam, kalau baru-baru lagi teruskan usaha. Baru berapa tahun dah malah dah lawan. Semoga kita akan dapat sampai ke peringkat kita nafsu ikut kita. Nafsu akan ikut kita, insya-Allah. Baik, masya-Allah. Kata Syu'bah, kana Thabit al-Bunani, dia baca Quran setiap malam, khatam setiap malam. Wa yasumud dahri, puasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang tidak dibenarkan puasa, itu biasalah, makruf kan. Hari raya, 2 hari raya, 3 hari tasyrik, itu makruf. Wa qala Hammad bin Zaid, ra'aitu Thabitan yabki. Aku tengok
Sabit ni menangis kerana takut pada Allah Ta'ala, hatta takhtalifa adla'hu, sehingga orang panggil ni selisih dia punya tulang rusuk ni, kurus sangat, sebab dia banyak menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Baik, tamatlah cerita watak-watak tokoh-tokoh dalam kisah kita ni. Sekarang kita berpindah kepada perbincangan tentang hadis. Yang pertama, at-ta'am alladhi yud'an nas. Jenis-jenis makanan dalam sejarah Islam ni, jenis makanan ada banyak jenis. Bagi kita. Yang kita untuk dipanggil orang, yang kita makan rumah tu tiap malam, hak kita panggil orang ni banyak jenis. Papi halatiz zawaj, ketika majlis perkahwinan orang panggil walimah. Tanda ni pelajar. Kalau majlis perkahwin dia panggil walimah. Dia panggil ta'amul urs. Satu. Orang balik daripada musafir, mari haji ke mari mana, mari Mekah ke mari mana, sampai di kampung kita buat kenduri, itu nama dia an-naqi'ah. An-naqi'ah. Ini selalu anak kempen kan. Buat jemaah haji kata balik jangan lupa naqi'ah. Buatlah. Kalau dapat anak jamuan dia panggil aqiqah. Majlis apa tu? Aqiqah. Kalau ta'amul azza dia panggil maktam. Maktam ni kalau ada orang mati, ni kenduri mati arwah tu dia panggil maktam. Saya tak bisa bincang bab hukum, bincang bab nama. Kalau sudah bina rumah, naik rumah baru, dia panggil al-wakrah. Wakrah. Wa al-wakrah ataupun wakarah wal wakirah, semua boleh pakai. Wakrah ni orang yang dapat rumah baru ni, nak naik rumah, tulis kenduri kesyukuran al-wakrah. Wakrah tu ya. Naik dipanggil sempurna naik rumah baru. Tak ada lagi orang tulis ni. Walimah tu biasa dah kan. Buat ni. Makanan yang disediakan untuk tetamu datang rumah nama dia al-qira. Al-qira. Ini untuk orang mari rumah kita, nama dia al-qira. Bekalan kita nak makan tengah jalan, kita musafir, nama dia al-mirah. Al-mirah. Ataupun disebut dengan nama az-zaud. Az-zaud. Jadi bekalan. Kenduri biasa-biasa ya, nak ajak orang makan rumah kita, dia panggil makdubah. Awak apa tu? Ada apa? Mari rumah, jemput rumah ni. Ada makdubat. Makdubatul asya, makan malam. Makdubatul ghada, makan siang, makan tengah hari. Dia panggil makdubah. Ingatlah tu nama-nama. Kalau sudah khitan, anak-anak ni sudah khitan, dia panggil al-izar. Al-izar. Orang yang sudah beranak, bukan akikah lagi ni, sudah lahirkan anak, dia panggil al-khiras. Ini nama-nama kenduri mengikut dalam masyarakat Islam, masyarakat dalam Arab ni, nama-nama, tapi yang masyhur kita duk dengarnya apa tu, al-walimah lah kan. Walimah, makdubah. Baik. Naqi'ah diperkenalkan oleh Abu Anas kepada jemaah haji dia. Alhamdulillah. Jadi hukum dia, mengadakan kenduri, apakah hukum? Hukum mengadakan duri ni, ada ulama mengatakan istihbab, ada kata wajib. Kalau kahwin mesti buat kenduri walaupun sedikit. Ada kata dak, sunnatun muakkadatun. Sunat, bukan sekat sunat muakkad, maknanya kena buat kenduri. Ini pandangan jumhur ulama mengatakan buat kenduri walimah itu sunat, sunnatun muakkadah, mana kita kena buatlah mengikut kemampuan, jangan ikut nafsu. Ikut kemampuan, jangan ikut nafsu. Waktu bila ke waktu walimah tu bila? Lepas akad kahwin selalu ataupun bila ada majlis. Dia kata fihi sa'ah. Terpulanglah nak buat bila pun, yang penting kena buat supaya orang tahu kita dah berkahwin dan tidak menimbulkan fitnah kepada orang yang tengok. Ini bagus. Wahazai taisin alan, ini semua mereka. Mana kalau mesti kahwin hari ni kena buat lalu. Penat kita. Tak. Jadi kita tengok kepada al-adah muhakkamah, kata di ulama qawaid, tengok kepada uruf kita. Tapi janganlah lama sangat. Ni setengah orang ni dia kata tak sempat nak kenduri baru tu. Sekali dengan akikah lalu. Lah akikah ni lain pula. Jangan rugi kambing.
Duk main kambing akikah sekali dengan kahwin, rugilah kitanya. Dah, kita biar akikah. Walimah. Cuma yang berlaku biasanya orang berlaku walimah dengan akikah ni, hak nikah sampai kahwin baru ni. Ini terjadi. Sebab nak kenduri tak boleh kan masa tu. Akad nikah boleh. Tapi nak buat majlis tak boleh, marah ke polis. Maka ketika lepas akad nikah jamu selalu ataupun tunggu beberapa masa lagi indad dukhul, ketika nak bertemu suami isteri dah. Biasanya itu yang kita buat kan. Lepas buat walimah tu, malam tu duduk bersama lah suami isteri. Yang maksur, dengar ni. Yang maksur apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat ba'da dukhul. Yang maknanya Nabi kita lepas dia bersama dengan isteri baru dia buat kenduri. Tapi zaman kita hari ni tak. Kenduri malam tu barulah dua pengantin disatukan dalam satu tempat. Jadi dia kata tak ada masalah. Tak ada haraja, tidak jadi masalah. Balik kepada uruf. Dia setengah orang tu lepas akad nikah kenduri dah. Jadi dah tu, kalau kira sebenarnya cukup dah tu. Sudah dimaklumkan. Baik. Apa hukum menerima jemputan majlis perkahwinan? Apa hukum menerima jemputan majlis perkahwinan? Waman du'iya ila walimati ursin. Siapa dia dijemput untuk menghadiri majlis perkahwinan dakwah khasah, wajib alaihi hudurha, maka dia kena wajib hadir. Kerana sabda Nabi SAW, "Iza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Nabi kata siapa yang dipanggil kenduri perkahwinan, naklah dia kena hadir, dia kena pergi. Siapa dia kenduri kena perkahwinan, dia kena pergi. Hadis ini rawahul Bukhari an Abdullah bin Umar. Wa fi hadis wa man taraka da'wata faqad 'asa Allah wa rasulah. Siapa dia tak pergi majlis perkahwinan, maka orang itu kira derhaka kepada Allah Taala dengan Rasul. Hadis ini dalam Bukhari juga. Itu kalau dakwah khasah. Tapi kalau lah amma in kanat dakwah ammah, kalau dakwah secara umum, sunat kita hadir. Macam mana kita nak beza? Sekarang ni anda tengok umum dengan khas ni macam panggil dalam grup. Panggil dalam grup kan. Ni kita ada grup ni, grup masjid, grup ni, grup haji, grup ni. Bila ada majlis kahwin, kita letak kad jemputan dalam tu. Dipersilakan. Itu dia panggil dakwah ammah. Kalau nak gigi tak segi pun tak apa. Dakwah khas ni ana duk fikir inilah kalau betul tu, kalau tak betul nastaghfirullah. Macam dulu keluarga-keluarga kita mari rumah ni bawa kad jemputan siap dah ni dah. Ni nak jemput ni ustaz ni pergi rumah kita, nak suruh kenal rumah, nak suruh mari walimah, kenal anak-anak. Itu dia panggil dakwah khasah. Wallahu alam. Itu apa yang saya nampak perbezaan antara dakwah khasah dengan kalau tidak penat kita semua masuk dalam grup lah, kau tak tahu duduk kapal mana. Grup kita ni grup antarabangsa. Dah, okey, duduk Kuala Lumpur, duduk Sabah, Sarawak pun ada dalam grup. Nyanyi nak terbaik mari kerana walimah semata-mata. Jadi kita kata kalau nak walimah jauh-jauh macam ni, nak suruh mari juga boleh. Tapi sekali dengan tiket lah, jangan bagi kad jemputan saja. Kecuali nanti kita akan sebut beberapa pengecualian. Kecuali tak pergi tak dosa ni ada beberapa tempat, beberapa sebab. Adapun lain daripada walimah, kalau orang jemput sunat kita hadir, tidak wajib mengikut jumhur ulama. Yang wajibnya kenduri kahwin saja. Sebab tu kenduri kahwin tak boleh semua orang pergi. Yang dijemput saja hadir. Main lalak ijah tak boleh. Kalau kenduri tak apa, kita ada orang backwas ni, aku pun lapar, tak akan masuk, tak apa. Tapi kalau kenduri kahwin tak boleh, kita kena pergi dijemput. Kadar walimah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf berkahwin, Nabi kata aulim walau bisyah. Buatlah kenduri walimah walaupun seekor kambing. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Jadi ulama hadis kata zahirul hadis yufid, zahir hadis ini menunjukkan bahawa paling kurang aqallu ma yujzi fil walimah, sekurang-kurang walimah tu biarlah seekor kambing. Ekor kambing. Tapi kita tengok Nabi berbeza-beza. Ada juga dia buat kenduri kurang daripada seekor kambing. Dia tengok waktu senang, waktu susah. Contohnya, aulama ala Zainab
Nabi kita buat kenduri dengan Zainab binti Jahsh, seekor kambing. Dia kahwin dengan Safiyah binti Huyai bitamrin wasawik. Buah tamar dengan sawit. Sawit ni macam kita buat macam pencicah gitu. Buat dengan gandum, cicah, tamar tu cicah. Oh sedap. Kalau pergi Mekah Madinah hari ni ada lagi pencicah dia tu. Dia panggil tahinah. Cicah buah tamar. Oh jadi. Jadi ini ada riwayat kata Nabi jadikan walimah dia tamar, aqid ni susu masam dengan samin, minyak sapi. Sebab apa? Sebab waktu kahwin dengan Safiyah tu dalam perjalanan mari daripada Khaybar contohnya. Ataupun waktu lain. Wallahu alam. Yang pentingnya dia tengok zaman. Untuk zaman kita hari ni, tamar dengan sawit ni nama dia Haisah ni kalau jemaah pergi Madinah sekarang, pergi cari di kedai-kedai kurma, jual kurma tu, tulis di kertas Hayasinta. Haisah. Ada kedai tu. Baru ni ana beli ke jemaah haji, kita bagi semua jemaah yang ada tu try. Nak suruh rasa Haisah ni kuih yang dimakan oleh Nabi SAW dan dijadikan walimah kenduri dia. Ada juga Nabi kita SAW buat kenduri bimuddaini min sya'irin, 2 cupok gandum je. 2 cupok gandum. Jadi secupok 900 gram. 2 cupok, setengah gantang gandum buat kenduri. Mana dia tengok masa, tengok keadaan. Kata di orang-orang Badui kata al-jud minal mawjud. Sedap dengan bahasa tulis ni. Al-jud minal mawjud. Orang yang kenduri yang senang, yang tidak susah-susah tu, kita beri apa yang kita ada. Waktu kita senang, kita buat besar. Waktu kita tak senang, tak banyak duit, buat sikit. Atau sudut takali susah-susah. Maka di sini penulis kitab ni kata hais ni tamar gak campur dengan cicah dia gandum dengan sapi tadi. Dia kata kalau zaman kita ni la yab'udu kathiran anil kek orang kita makan kek tu boleh dah nak ganti haisah. Maknanya kalau haisah di Madinah, kek tempat kita boleh digantikan. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah kita punya makan. Jadi bolehlah buat kek tu jadi dia panggil ganti daripada haisah. Maka kita kena, itu dia panggil hidangan ataupun bahan-bahan jamuan. Kemudian siapa yang kita nak panggil? Kita nak panggil masyarakat setempat, adik-anak beranak kita, keluarga terdekat dan masyarakat setempat kita kena panggil. Jangan ambil orang kaya saja, orang miskin tinggal. Jangan. Nabi kita SAW sebut syarrut ta'ami ta'amul walimah. Yamna'uha man ya'tiha wa yud'a ila man ya'baha. Sebaik-baik seburuk-buruk makanan iaitulah makanan kenduri kahwin. Kita panggil orang tak nak, kita larang orang yang datang, kita panggil orang tak nak. Siapa dia? Yud'al aghniya wa yutrakul fuqara. Mu panggil orang kaya, mu tinggal orang miskin. Ini tak baik. Hadis ini muttafaqun alaihi yura'ailah ni. Syarut ta'am ni sa'rawah Muslim. Maknanya Nabi kita larang jangan panggil hanya orang kaya. Panggil semua orang yang kita kenal, anak beranak kita, keluarga kita, jiran tetangga, ahli-ahli masjid kita ni kita panggil. Ni tak boleh ni. Kita buat di hotel. Panggil orang miskin, mari dengan selipar jepur, mari dengan serebek, punah majlis. Sudah. Jadi ini dia panggil syarut ta'am, jamuan yang tak baik. Maka kita pilihlah. Jadi Nabi kita SAW pernah dia suruh Pak Anas panggil, ud'uli man laqit. Anas, mu panggil hok mana orang jumpa tengah jalan ni, dekat-dekat masjid ni, panggil belakang masuk. Jadi Anas panggil. Bila panggil, ramai orang datang, makanan sikit. Nabi tak apalah, makanan sikit. Dia ada mukjizat, dia boleh banyakkan makanan. Kalau kita hari ni jangan duk gurau. Panggil ikut bilangan. Ni dia panggil orang 1,000, sekali dengan keluarga. 1,000 dengan keluarga. Kalau mari dengan bini jadi 2,000. Kalau bawa anak lagi, kena anak 5, 10 seorang mari, berapa? Cakap yang catering, 1,000 orang. Bila tak cukup makanan, catering dipersalahkan. Kita kata lah, awak salah. Bagi bilangan tak cukup, nak suruh orang buat. Orang mari ramai, bayar sikit. Lah. Kita kena hati-hati, jangan main buat nanya. Lepas tu dia menyalahkan catering. Catering ni tak betul lah, begini, buat sikit. Ya. Panggil, kata orang nak kata, mud rijlaka, tulis ni. Mud rijlaka ala qadri lihafika. Holo kaki mengikut panjang selimut.
Kita tak banyak duit, tak usah buat lah besar-besar. Ni dia ikut orang lain sewa hall, orang lain sewa dewan, orang lain buat di hotel. Kita nak buat juga. Lah, buatlah lah kemah rumah kita pun tak apa. Tapi lebih tawaduk, lebih lebih ikhlas. Tak payah duk nyoho-nyoho, itu lebih baik. Kemudian yang terakhir, ada beberapa pengecualian daripada wajib. Tadi kita bincang tentang bila orang panggil walimah wajib hadir. Maka ada di sana abahalahu takhalluf anha, dibenarkan dia tak hadir dalam beberapa keadaan. Yang pertama, tanda iza kanat lil mubahati wal istitalah. Kalau orang tu buat majlis kerana nak orang panggil nak berbangga-bangga, nak bermegah-megah, nak nyoho-nyoho. Nak buat di dewan besar sebab jaga standard, jaga dia punya kedudukan. Tak, kita ni pembesar, kita ni toke besar, kita ni macam-macam, malulah tak standard lah. Kalau kita tahu orang ni perangai lagu ni, tak usah hadir. Tak payah pergi. Sebab bila kita pergi, seolah-olah kita duduk menggalakkan dia berbangga-bangga, bertakabur dengan harta yang dia ada ni. Dalam hadis kata, pernah saya normal pergi satu tempat majlis kahwin, tiba-tiba dia jumpa Osman, dia kata, kalau aku tak pergi lebih baik. Sebab apa? Sebab tuan tadi duduk bangga-bangga dengan majlis walimah dia. Umar marah. Yang kedua, iza kana lil mubarah, kalau nak berlawan dengan orang lain tu buat dewan, dia dewan juga. Orang lain 2 ekor lembu, dia 2 ekor lembu. Tak lagi. Sebab ada hadis hadis Ibnu Abbas, innan nabiy naha an ta'amil mutabarrina an yukal. Nabi kita larang pergi makan makanan orang nak berbangga-bangga, nak berlawan-lawan. Tak usah. Nampak orang ni nampak nak berlawan sangat. Orang lain buat 5 mata, kita 7 mata contohnya. Orang lain 10 kuih, kita 20 kuih. Tak usah pergi. Yang ketiga, iza kana fihi israf. Kalaulah dia ni buat majlis pembaziran, tak bazir apanya. Sewa hotel seorang 300 satu kepala. Nak makan apa satu kepala? Kita boleh makan seminggu 300. Jadi kita tak payah pergi. Tengok keadaan lah. Pasal Nabi kita Allah Ta'ala larang membazir. Nabi kata kulu washrabu wa tasaddaqu ma lam yukhalidhu israfun wala makhilatun. Mau makan jangan boros dan jangan ada kebakhilan. Yang seterusnya, kalau dalam majlis kahwin itu ada mungkar la yastati izalatuhu. Kalaulah dalam majlis itu ada kemungkaran yang kita tak mampu nak cegah. Pergaulan bebas dengan muzik yang gila-gilanya. Jadi kalau kita pergi engkar, kita pula dimarah, maka tak usah pergi lalu. Majlis tu orang tak tutup aurat, nak pakai yang macam telanjang, wanita-wanita mari baju pun cari sana sini, ataupun makan dalam bekas mah dengan perak contohnya. Yang penting majlis tu majlis mungkar, pembazir yang banyak, duk pasal bunga api pun ribu-ribu, kita kata tak payah pergi. Yang seterusnya, kalaulah majlis itu tidak menghormati para ahli ilmu, orang-orang yang lebih, orang ulama mari tak hormat, panggil tok guru, tapi gogogang, majlis tino jatuh, capur kau habis, tak payah gila ustaz, pergi cari nasi bungkus lebih selamat bagi awak, sebab kita tahu apa. Maka Nabi pesan anzilun nas manazilahum, kita panggil orang besar-besar, orang ulama-ulama yang dihormati, letaklah di tempat yang baik-baik, hormatlah kepada mereka, jangan pergi buat benda-benda yang tidak baik. Jadi kita bukanlah sombong, bangga nak suruh orang puja kita, lah, tapi menghormati orang yang kita panggil juga satu perkara yang perlu diambil kira. Itu di antara dan dalam risalah ni saya dah sebut beberapa adab-adab, tuan-tuan boleh dapatkan di Facebook kita, ataupun boleh dapatkan dalam grup tentang adab-adab walimah. Mudah-mudahan ia dapat keberkatan dalam majlis yang mulia ini, insya-Allah. Kita tamat setakat itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.